Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 30 Ogos 2021 bersama dengan saya, Nosha Mama Ami. Seramai 30 menteri termasuk 4 menteri kanan dan 38 timbalan menteri mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara pada jam 2.30 petang hari ini. Ini selepas barisan jemaah kabinet baru diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob telah menerima perkenan yang di-Pertuan Agong minggu lalu. 4 menteri kanan yang mengangkat sumpah adalah Hishamuddin Hussein, Muhammad Azmin Ali, Fadilah Yusof dan Muhammad Razim Mat Jidin. Ahli Parlimen Tambun Ahmad Faizal Azumu dan Senator Idris Ahmad merupakan 2 muka baru yang pertama kali dilantik sebagai menteri. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun tidak dapat menghadiri acara tersebut kerana perlu menjalani kuarantinkan diri setelah disahkan menjadi kontak rapat pesakit COVID-19. Berdasarkan komposisi parti dalam kerajaan, 13 menteri adalah daripada BN, 13 daripada Perikatan Nasional, 4 daripada GPS, 1 daripada Parti Bersatu Sabah dan seorang menteri bebas. Terdahulu beberapa pihak menggelarkan barisan yang diumumkan sebagai versi kita semula Kabinet Perikatan Nasional, berikutan kebanyakan menteri dikekalkan atau ditukarkan portfolio. Ismail terdahulu memaklumkan kerajaan akan melihat secara terperinci berhubung peralihan fasa pelan pemulihan negara di Lembah Kelang. Menurutnya, jawatan kuasa khas menangani COVID-19 dan barisan kabinet akan memutuskan jika Lembah Kelang boleh beralih ke fasa 2 PPN atau sebaliknya. Ismail berkata, ini berikutan kadar vaksinasi di Lembah Kelang kini sudah mencapai lebih 80%. Semalam Ismail berkata, kadar vaksinasi lengkap untuk populasi dewasa di Lembah Kelang telah mencapai 89.5%. Untuk rekod, Lembah Kelang berada di bawah fasa 1 PPN sejak 17 Julai lalu, susulan PKPD di Selangor ditamatkan. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kadar vaksinasi yang kian meningkat, khususnya di Lembah Kelang, terus menunjukkan tanda-tanda awal yang positif. Katanya kemasukan pesakit COVID-19 ke ICU di hospital-hospital Lembah Kelang menunjukkan trend penurunan, khususnya di Hospital Sungai Buloh, di mana kemasukan pesakit kategori 4 dan 5 semakin berkurangan. Berita seterusnya, Atta anti lompat parti bukan penyelesaian kepada masalah. Ahli Parlimen melompat parti setelah menang dalam PRU di bawah tiket parti berbeza. Bekas Perdana Menteri Najib Razak berkata sebaliknya, undang-undang itu akan menimbulkan lebih banyak masalah kepada parti asal ahli Parlimen tersebut. Dalam hantarannya di Facebook, Najib berkata keadaan akan lebih parah jika ahli Parlimen tersebut tidak dibenarkan melompat di bawah undang-undang kerana mereka akan mencetuskan banyak masalah kepada parti asal. Sebaliknya, kata ahli Parlimen pekan itu, pilihan paling baik ialah mengadakan pilihan raya pecat atau recall election seperti yang diamalkan di beberapa negara Commonwealth. Pilihan raya pecat adalah sistem yang membolehkan pengundi di kawasan pilihan raya memecat wakil rakyat mereka sebelum tamat penggal perkhidmatan. Beliau juga secara sinis berkata, parti yang paling banyak menerima katak politik mahu akta anti lompat parti dilaksanakan segera. Meskipun tidak menyebut mana-mana parti, Najib dipercayai merujuk kepada Bersatu yang banyak menerima bekas ahli UMNO setelah menang di bawah tiket UMNO dalam PRU yang lalu. Satu gerakan mahasiswa di sebuah universiti awam menyuarakan keraguan atas pelantikan semula Nuraini Ahmad sebagai Menteri Pengajian Tinggi. Kesatuan Mahasiswa Universiti Malaya 2021 turut menggariskan kegagalan ahli Parlimen Farid Sulong itu ketika memegang jawatan itu di bawah pentadbiran PN. KMUM berkata tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob melantik semula Nuraini tidak selari dengan visi untuk lebih melibatkan anak muda dalam pemulihan negara. Pelantikan itu bahkan disifatkan sebagai satu langkah yang ironi. Antara kegagalan dibangkitkan ialah penangguhan pendaftaran pelajar baru di saat akhir pada Oktober tahun lalu dan telah menimbulkan masalah buat pelajar. Ini termasuklah pelajar dari negeri lain yang tidak dapat menetap di kolej dan terpaksa menanggung sendiri kos pulang
ke kediaman masing-masing akibat penangguhan itu. KMUM juga mendakwa kerajaan gagal menggerakkan usaha memansuhkan AUKU yang menunjukkan kerajaan tidak berminat untuk membudayakan pemikiran secara kritis dan demokratik di kalangan pelajar. Nuraini sebelum ini meletakkan jawatan sebelum kejatuhan kerajaan PN, namun dilantik semula sebagai Menteri Kabinet selepas Ismail menjadi Perdana Menteri. Good morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Di tengah perbahasan sama ada Pakatan Harapan perlu memeterai perjanjian kepercayaan dan perbekalan CSA dengan kerajaan baru, Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmini Ahmad menggariskan beberapa perkara yang boleh dipertimbangkan pembangkang. Ahli Parlimen PKR itu berkata, ramai yang membangkitkan soalan berkenaan apa yang perlu dimasukkan dalam persetujuan untuk pembaharuan dengan kerajaan. Selain usaha memastikan kebebasan Parlimen, kata Nik Nazmi, aspek lain yang boleh dipertimbangkan adalah Undang-Undang Anti Lompat Parti, Dana Politik dan Undi 18. Berkenaan penurunan had umur mengundi kepada 18 tahun, beliau berkata apa yang telah diluluskan Parlimen ketika pentadbiran PH 2 tahun lalu perlu dilaksanakan secepat mungkin. 25 Ogos lalu, Ismail Sabri mengadakan pertemuan dengan pemimpin tertinggi PH bagi membincangkan soal pembaruan, namun setakat ini belum ada pengumuman konkret mengenainya. Ahli Parlimen Damansara Tony Phua berkata, pembangkang sedia menerima CSA dengan Ismail. Bagaimanapun, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, masih terlalu awal untuk memutuskan perkara itu. Ahli Parlimen Ipoh Barat N. Kulasegaran menggesa agar individu yang dituduh menyerang seorang pengawal keselamatan dikenakan tuduhan membunuh. Ini susulan kematian mangsa pada 28 Ogos lalu, 8 bulan selepas dia menerima rawatan di hospital. We reclassified. This is equivalent to murder. Person who assaulted must be arrested, must be recharged, and maybe for murder, and appropriate sentence to be given. Today I met the wife of Mr. Tawa, Miss Philomena. She has said she is very sad that this has happened, and they are hand-to-mouth people, very low-income earners, and we want justice to be served. I have agreed to volunteer to serve as a lawyer for them and to take up the matter and to get justice. Sejak kemarin, tular 2 rakaman video menunjukkan seorang lelaki yang bersama seorang kanak-kanak bertindak menyerang mangsa menggunakan meja sehingga pingsan. Maklumat pelakon Nur Azhar tular di media sosial yang menunjukkan bahawa dia merupakan ahli Pemuda Bersatu Kota Baru. Polis Perak turut mengesahkan Nur Azhar sebelum ini didakwa dalam kes tersebut. Siasatan awam mendapati dia tidak berpuas hati terhadap pengawal keselamatan itu kerana cuba menghalang anaknya daripada menggunakan kolam renang yang tidak dibuka kepada orang ramai ketika itu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayani kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.